Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Kuat tak ni ya? Ke nak guna yang tu kuat lagi? Boleh tak cubaan guna yang ni? Maaf ya, sebab suara dah makin tak ada. Ini ceramah yang keempat hari. Subhanallah, subhanallah. Ini kuat sikit kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala puji-pujian kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Rabbal alamin ini, jika kita rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir, menyebutkan Allah memiliki lebih daripada 70,000 alam. Alam yang kita tahu sekadar alam roh, alam rahim, alam dunia, alam zah, alam pada mahsyar, alam akhirat, alam syurga. Alam dunia ini mungkin di sana ada alam laut, ada alam di udara. Bahkan Allahu alam, sudah tentu ada hidupan berbeza, ada hidupan yang lain di luar sana, yang mana kita tahu bahawasanya bumi ini hanyalah salah satu bintang kecil daripada berjuta-juta, bahkan kata berbilion, bahkan ada pula saintis trilion, akhirnya infinity. Saintis tak boleh kira apa besarnya galaksi yang mana boleh dicapai dalam fikiran ataupun kajian ataupun akal manusia. Dan betapa hebatnya Allah takbir sekalian alam. Walaupun ada satu daun yang kering ingin berguguran di sebuah hutan yang tidak pernah sampai oleh manusia, itu pun dalam pengetahuan Allah, itu pun dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dan betapa hebatnya Allah ya baik, Allah yang maha mentadbir, Allah yang maha mengaturkan. Apa Allah mengaturkan urusan hambanya yang paling istimewa, iaitu yang paling diciptakan dengan sempurna, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik kejadian. Ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat sekalian, cerita hidup kita sudah bermula daripada sejak lahir di alam dunia ini. Kemudian kita dilahirkan oleh ibu kita yang mana kita tak boleh pilih siapakah yang mahu kita lahir. Pun begitu di sana ada anak-anak yang merasakan, kenapa dia lahir daripada ibu ni? Kenapa tak lahir daripada ibu yang kaya, bapa yang kaya? Kenapalah ibu ni garang? Kenapalah ibu tak sayang dia? Kadang-kadang ada terfikir dan terlintas seolahnya kenapa dia memiliki ibu tersebut. Tetapi itulah aturan Allah. Kita lahir daripada ibu kita dan kita dibesarkan juga dengan oleh ayah kita, Masya Allah. Kemudian kita membesar, kita menjadi seorang wanita ataupun lelaki. Daripada kanak-kanak sampai remaja, sampailah kita dah dewasa, sehinggalah kita tua hari ini. Tidak ada satu pun kesilapan Allah mentadbir tentang hala tuju takdir Allah ya qadir yang kehadap diri kita. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita terkenang saat sedih, ada peristiwa yang mendukacitakan sepanjang kita membesar dan sebagainya. Kita percaya dan yakin bahawasanya semua itu dalam pengetahuan Allah, dalam kehendak Allah. Dan apabila kita yakin dengan Allah yang maha mentadbir dengan bijak, maka kita teruskan hidup kita dengan sabar, dengan redha, dengan kuat, supaya akhirnya kita kekal berada di jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan pada malam yang barakah ini, Allah ya Jami' yang mengumpulkan kita semua di pekarangan sebaik-baik di rumah di muka bumi ini, iaitu di taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan di sebelah kita ini merupakan satu surau yang diberi nama Amru Al-As. Masya Allah. Kalau kita kenal individu yang bernama Amru Al-As ini, sebenarnya saya rasa sangat hebat nama surau ni. Tadi dalam perjalanan baru saya perasan nama surau ni, Surau Amru Al-As. Yang sekali diberi nama surau ni. Jarang sekali masjid pun kita nak jumpa di Amru Al-As pun payah. Nak katanya wallahu alam siapakah yang memutuskan nama ni, tapi bila kita tahu siapakah Amru Al-As ini, merupakan panglima Islam yang sangat agung, panglima Islam yang sangat hebat. Beliaulah antara memimpin tentera Islam, antaranya pada tahun, saya tak ingat tahun bila, tapi dia masuk Islam sekitar tahun 8 Hijrah. Setelah dia lantik, dia masuk Islam, dia telah memimpin perjuangan untuk membebaskan negara Mesir. Mesir menang, dikuasai oleh umat Islam ketika Amru Al-As memimpin tentera perang tersebut. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan banyak lagi kisah tentang kehebatan Amru Al-As, kesolehan, amanah dan sebagainya. Masya Allah. Buat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke saya minta izin berdiri? Sebab bila duduk macam tenggelam gitu kan. Baru semak lain sikit, suara pun dah tak berapa nak ada kan. Sebab saya ceramah memang macam betik kan. Daripada pagi lagi bertempit, akhirnya malam dah tersepit dah. Subhanallah, alhamdulillah. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada pengerusi Surau Al-As, timbalan pengerusi setiap, mungkin ada Nazir wallahu alam, AJK Muslimin dan Muslimat Surau Al-As, Masya Allah. Seterusnya kepada pihak yang menjayakan majlis pada malam ini, seterusnya kepada semua yang hadir di kalangan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, salihin, salihat, qanitin, qanitat, orang-orang taat, abidin, abidat, orang-orang yang kuat ibadah, dan moga-moga semua di kalangan ahli jannah bighairi hisab, bighairi azab. Amin ya alamin. Mudah-mudahan kita di kalangan ahli syurga Allah yang tanpa diazab akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantaraan lisan baginda lah telah sampainya risalah Islam, risalah iman, risalah ihsan yang kita nikmati pada saat ini. Dengan air darah, air keringat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, isteri Nabi, para balu sahabat-sahabat Nabi dan semuanya telah menyampaikan Islam pada kita pada saat ini. Saya nak ucap terima kasih kepada Ustaz pengerusi majlis. Saya tengok hebat sekali Ustaz tersebut. Sebab apa? Dia hafal biodata saya. Masa dia baca tadi tu, saya tengok mana nota dia. Saya tak tahu berapa hari dia makan masa untuk hafal biodata tu. Walaupun awalnya tersilap tentang jumlah anak tu kan, tapi yang lain itu memang betul dia hafal mana saya belajar apa semua kan. Masya Allah. Mudah-mudahan ustaz, para imam surau ni semuanya Allah berikan kekuatan yang qawi, beri kuat untuk memegang surau Amru Al-As. Masya Allah. Tadi pengerusi sebut tentang memohon dan meminta ataupun membuka peluang untuk kita bersedekah, untuk kita berinfak di surau ini. Ada satu hadis Nabi SAW, barang siapa yang membina masjid, barang siapa yang membina masjid, tetapi surau ini termasuk juga rumah Allah. Surau juga, kalau kita surau ini 5 waktu cukup. Ini perbincangan ulama. Saya baca dalam Linnas, sekiranya sebuah surau itu dia umpama sebuah masjid. Dia ada solat 5 waktu, dia ada imamnya, dia ada bilalnya, ada pengurusannya. Yang cuma tak ada adalah solat Jumaat saja. Dia juga dikira sebagai sebuah rumah Allah yang boleh kita iktikaf di dalamnya. Walaupun ia bukan masjid, tapi masuk je surau tersebut, yang mana cukup syarat tadi 5 waktu kali sehari ada azan dilaungkan, ada solat berjemaah yang ditunaikan, maka bila masuk kita boleh saja niat iktikaf. Nawaitul iktikaf
lillah ta'ala. Sahaja aku beriktikaf kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu iktikaf ni sangat besar. Antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beriktikaf satu hari, pagi sehingga malam, kemudian pagi besok satu hari penuh, maka akan dibinakan baginya sebuah parit, bukan sebuah, minta maaf, 3 buah parit yang akan menjarakkan dia daripada ke Allah. Kita dengar parit ni macam kecil ya, parit yang kita boleh kah, tetapi Nabi sebut sesungguhnya setiap parit itu sejauh di antara timur dan barat. Maksudnya siapa yang mampu beriktikaf sehari semalam, Allah akan bina 3 parit menjauh dia daripada api neraka Allah, dan jarak setiap satu parit itu menyamai antara timur dan barat. Maksudnya hujung dunia ke hujung dunia. Hujung kampung ke hujung kampung pun tak habis lagi. Hujung negeri jauh ke hujung negeri jauh pun tak habis lagi kita berjalan. Ini hujung dunia ke hujung dunia. Namun di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, amalan yang aku cintai, sesungguhnya berpagi-pagi kamu wahai umatku untuk menunaikan hajat saudaramu. Kalau adalah satu hari kita keluar daripada rumah untuk tujuan apa? Tujuan nak memenuhi hajat keperluan saudara kita. Kita tahu ada dalam taman kita ni ada orang susah, mungkin orang fakir miskin, mungkin ada orang sakit dan sebagainya. Nabi kata, berpagi kamu menuju ke rumah saudaramu untuk menunaikan hajat keperluan saudaramu, lebih aku cintai, lebih dicintai oleh Allah daripada i'tikaf sebulan di masjid. Nak bagi tahu tadi, satu hari di masjid di rumah Allah pahalanya sekian, tetapi di sana ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah. Bukan membawa maksud jangan iktikaf di masjid, tidak. Pasti itu pahala yang berbeza. Tetapi Nabi SAW nak mengges kita sebagai umatnya, sebuah umat yang mesti tolong menolong, mesti fikir tentang orang lain, bukan tentang perut kita sahaja. Mesti fikir tentang saudara mara kita yang bukan Islam, yang ramai lagi belum masuk Islam. Itu adalah amanah yang Rasulullah tinggalkan untuk kita, supaya seramai mungkin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Saya nak sebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tabungkan nanti dulu, tabung jangan gerak lagi. Saya nak cakap dulu, baru tu kita gerak, biar semangat, biar banyak nak masuk. Sebab nak cakap dulu, bukan tadi edar tabung. Terkejut pihak surau, kenapa ustazah tak bagi ni. Kita nak bagi dulu rasa cinta pada sedekah, bagi rasa senok nak sedekah, lalu kita berebut-rebut nak sedekah, mana tahu ada gelam dalam tu, wallahu a'lam. Jadi raba-raba tu kok ada rantai emas yang nak buka. Masya Allah, Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membina masjid di dunia, maka Allah akan bina istana di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di sana ulama bincang, bukan ramai orang bina masjid. Orang jutawan mungkin, bilionan mungkin, kita orang biasa mungkin nak bina sebuah masjid. Lalu barang siapa yang bersama-sama dalam pengadaan masjid, mungkin kita sumbang malam ini RM50, lalu daripada RM50 itu terbentuklah satu ruang diri kita, satu ruang jumlah sumbangan kita, Allahu a'lam. Dan sekiranya surau ini kekal sampai kiamat, kita tak tahu berapa lagi, 50 tahun ke, 60 tahun ke, 100 tahun lagi ke kiamat. Jika itu mungkin kita telah dalam kubur. Sepanjang masa surau ini dihidupkan, surau ini diimarahkan, Masya Allah, sepanjang itulah kita mendapat pahala yang mengalir. Sabda Nabi SAW, iza mata bani Adam, bila di anak Adam, inqata'u amaluhu illa min salas, akan terputus segala amalannya kecuali 3. Masya Allah. Sebelum saya sambung hadis ni, saya nak tanya ibu-ibu sekalian, siapa suri rumah dekat sini angkat tangan? Tak tinggi-tinggi. Masya Allah, subhanallah, sekian besarnya suri rumah. Siapa orang pencen kat sini angkat tangan? Pencen angkat tangan, nak tengok orang pencen. Masya Allah. Hajar pencen apa Hajar? Cikgu ke? Tak apa, boleh duduk. Pencen cikgu ya. Masya Allah. Dah berapa lama pencen?
10 tahun, Masya Allah. Nampak tak muka wajah? Senyum je. Tahu tak kenapa dia suka? Dia tak pergi ke, tapi duit masuk bulan-bulan. Orang lain ni, Masya Allah, di rumah dan sebagainya, daripada dulu sampai sekarang kita tak ada gaji, tetapi suami kita beri, suami kita berusaha carian dan sebagainya, tapi kita akan rasa seronok dengan orang pencen. Dia macam kita, sengih, tidur, makan, pergi jalan, pergi kuliah, cukup bulan dapat pencen, Masya Allah. Rasa seronoknya dia. Kalaulah kita dapat pencen bulan-bulan, pencen kadang 2,000 sebulan. Ada yang tinggi lagi, ada 3,000 lebih. Tak buat apa-apa dah, tapi duit masuk. Itu paling seronok kita rasa. Tapi pencen yang paling menyeronokkan adalah pencen kubur. Pencen kubur tak buat apa dah. Dalam kubur tak salat, dalam kubur tak puasa, dalam kubur tak ada dah nak marah-marah suami, tak adalah nak sabar dengan anak cucu. Dalam kubur duduk terlentanglah seorang diri kita. Tapi bila kita dapat pencen kubur, Masya Allah, kubur kita boleh lapang seluas mata memandang. Kubur kita boleh berbau haruman syurga. Kubur kita boleh bercahaya dengan cahaya syurga. Ini hadis Nabi SAW. Nanti kita sebutkan juga hadis itu tentang perihal penghuni kubur, Masya Allah. Tapi nak sebutnya, inilah pencen yang perlu kita kejar sebanyak-banyaknya. Kalaupun kita ada orang kaya, ini di sini ada ramai orang kaya ni, kalaulah dia sekaya mana pun, dia tak boleh pesan kepada anak dia, nanti mak meninggal, duit mak yang banyak-banyak tu kau besarkan renovate kubur mak biang. Tak boleh. Nanti kau pasang aircon, mak nak sejuk dalam tu, seorang diri. Nanti dalam kubur pasang minyak wangi. Duit di atas dunia ni langsung tak boleh membantu kita di alam kubur. Tetapi dengan kubur, iaitu sedekah kita, boleh melampangkan kubur kita, boleh mewangi kubur kita, boleh memberi cahaya kepada kubur kita. Hadis Nabi SAW, bila kamu mati, Nabi pesan sungguh-sungguh. Sebab itu kita kena tumpuan 3 perkara ni dalam hidup kita. Kalau 3 perkara ni tak ada, jangan mati lagi. Soalannya macam itulah, takut untuk mati. Hitung 3 perkara ni. Yang pertama Nabi sebut sedekah jariah, sedekah jariah. Sedekah ada yang jariah, ada yang jariah. Maksud sedekah jariah, jariah maksudnya berjalan. Sedekah yang mana meninggal tetap berjalan pahalanya sampai waktu kita dibangkitkan dalam mahsyar kelak untuk dihisab. Sedekah jariah contohnya wakaf, contohnya sedekah kita untuk ditanam di dalam surau ataupun di dalam masjid. Memang tak ada nama kita, kalau nak tulis tu penuhlah dinding, setiap orang sedekah ada nama dia, tetapi nama dicatat oleh Allah melalui malaikatnya, Masya Allah. Sedekah jariah ini sedekah yang selalu berjalan, mengalir pahalanya. Sedekah yang tidak jariah, contohnya kita berikan kepada orang, dapat pahala masa itulah sedekahnya. Kita beri keperluan sekian-sekian, kita bagi sedekah berupa duit yang kali saja untuk kegunaan hari itu saja contohnya. Tapi bila kita wakaf kepada surau atau masjid, ia akan mengalir sampai bila-bila, ibarat air yang mengalir. Subhanallah. Seterusnya Nabi sebut al-ilmu yunfa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ada orang kata, ustazah, untunglah ustazah ngajar ceramah sana sini, ustazah bagi ilmu yang bermanfaat kepada orang. Seolahnya golongan yang kedua ni adalah golongan untuk orang-orang tertentu saja, kepada orang alim yang ada ilmu. Sebenarnya ini salah faham yang besar masyarakat kita. Bila Nabi sebut tentang sesuatu amalan, Nabi tujukan untuk semua, bukan untuk dikhususkan kepada golongan tertentu saja. Ilmu yang bermanfaat ni ibu-ibu sekalian, semua ibu-ibu ada ilmu yang bermanfaat. Di sana mungkin ada orang yang pandai menjahit baju. Daripada ilmu menjahit baju tu, dia pun ajar pula kepada seorang yang lain. Mai mak cik nak ajar kamu jahit baju elok-elok. Lepas tu kamu ambil daripada upah tersebut, kamu boleh tanggung anak-anak kamu. Pahala mengalir, ilmu yang memberi manfaat dunia dan juga akhirat. Kemudian kita pun meninggal dunia, ibu ni pun dia jahit,
dia besarkan anak dia ni pun berjaya, ada masuk tahfiz. Nampak tak betapa besarnya ilmu yang kita mengalirkan, kita ajar secara percuma dan sebagainya, atau ajar dengan upah dan sebagainya, tetapi dengan hati yang ikhlas. Dan ramai juga orang tak faham, ibu-ibu sekalian. Saya tengok ramai kaum muslimat tu, saya banyak tuju ibu-ibu, boleh ya? Kan muslimin koci hati, napa Ustazah tak sebut pasal dia, ni kita sebut. Kan panas hati pula sebut pasal suami kan. Masya Allah ibu-ibu sekalian, ibu-ibu ada ilmu pengurusan rumah tangga. Tolong turunkan ilmu pengurusan rumah tangga kepada anak-anak. Ilmu ini tidak ada orang lain boleh beri melainkan seorang ibu ataupun seorang ayah. Pengalaman saya handle masalah rumah tangga, perkahwinan muda-mudi yang bercerai 3 bulan kahwin, setahun kahwin, 2 tahun kahwin, tak boleh kekal lama. Antaranya kegagalan tidak adanya ilmu pengurusan rumah tangga. Sebelum ni saya kerja perundingan rumah tangga ya. Sebab itu saya boleh faham, saya tahu statistik buat kenapa masalah rumah tangga sekian-sekian. Ada suami cakap, Ustaz saya dah tak boleh sabar dengan isteri saya. Berapa tahun kahwin, baru je 3 bulan. 3 bulan dah tak boleh sabar. Kenapa? Saya ingat rumahku syurgaku, rumahku nerakaku. Saya kata, kenapa Encik sampai matu sekali, kan baru kahwin, sabar je lah kan, sekian-sekian. Ustazah, saya tak sangka lah, saya ingat saya nikah dengan orang perempuan, sekarang saya tak tahu saya nikah dengan apa. Kenapa dengan orang perempuan kat rumah tu? Tak pandai buat kerja rumah, masak rupanya tak reti, lipat kain pun besar kecil kantong baju tu, jemur kain pun bergulung-gulung, tak dikibasnya dulu, basuh pinggan bertimbun-timbun baru nak basuh, menyapu pun macam tak menyapu. Lelaki ni dibesarkan oleh ibunya dengan kemas, dengan teruk. Tetapi ramai mana di luar sana, saya nak ingatkan ibu muda sekalian, anak kecil-kecil sekalian. Sebab apa hari ini ibu bapa memanjakan anak, merajakan anak. Sebab itu Nabi sebut di antara tanda kiamat, lahirnya ibu melahirkan tuan. Cok, anak ni bila buka mata je, baju dah siap digosok oleh mak dia nak pergi sekolah. Mak dah siap gosok tu. Okey, anak ni seronok lah. Okey, mak dah siap kapan? Anak ni sukalah makan. Okey, tak apa, tinggal pinggan tu, pergi sekolah. Mak pun basuhkan pinggan. Lepas tu bila balik daripada sekolah, kamu pergilah, kamu penat kan belajar kan? Pergi rehat. Nanti mak masak, mak panggil makan. Dah siap masak, dah siap hidang, baru panggil anak. Lepas dah siap makan, tak apa, tinggal mak kemas, kamu pergi buat kerja sekolah. Kita rasa anak tu penat. Akhirnya benda ni berterusan sehinggalah besar anak ni tak reti nak menguruskan pengurusan kendiri, urusan diri sendiri. Hari ini yang kita nampak masalah hari ni, sampai bila dia nikah besok. Saya tanya isteri ni, puan kenapa takkan puan tak pandai langsung nak urus rumah tangga? Tahu tak apa jawapan? Ustazah, daripada kecil sampai saya besar, mak saya yang uruskan. Jadi janganlah paksa saya nak buat kerja rumah ni. Lepas tu di sana ada pula suara yang kata kerja rumah ni semua kerja lelaki. Orang lelaki boleh terima tak? Boleh je. Allahu Akbar. Orang yang cakap boleh tu tak tahu buat ke tak tu. Ada pula yang cakap kerja rumah ngemaru masak, apa lagi menyapu rumah, sedia makan minum, gosok baju. Hanya semua itu kerja orang lelaki. Orang perempuan membantu saja. Saya fikir amboi. Yang orang perempuan dah besar gedabat nak buat kerja apa? Nak goyang kerja, nak layan suami saja. Subhanallah, di sana ada perbincangan ulama berkenaan dengan pengurusan rumah tangga. Sebab itu Nabi ada bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan ditanya akan kepimpinanmu. Sambung lagi, seorang raja akan ditanya akan kepimpinannya, seorang rakyat akan ditanya akan kepimpinannya, seorang tuan akan ditanya akan kepimpinannya, seorang hamba akan ditanya akan kepimpinannya, hamba pun akan ditanya, seorang suami akan ditanya akan kepimpinannya, seorang isteri akan ditanya akan kepimpinannya. Maksudnya dalam bab rumah tangga, suami ada bab yang dia uruskan, isteri
ada tanggungjawab yang perlu dia diuruskan. Lalu di sini para ulama bincang apakah seorang suami dan isteri. Lalu di sana sebagai kesimpulan panjang bincangan tersebut, tugas suami dan isteri mengikut fitrah. Saya nak tanya, yang cantik lipat kain orang lelaki ke perempuan? Ada cakap lelaki. Orang cakap tu lipat tak kain. Saya pernah buat kursus kan. Kursus ni kursus untuk pasangan dah kahwin. Ada 30 tahun kahwin, orang-orang tua lah. Saya minta, okey pakcik, nanti untuk sesi praktikal bawa 3 pasang baju masing. Lepas tu kita buat mula-mula grup lelaki dulu lipat kain. Lepas tu kan saya kata tengok dalam kiraan depan dalam 1 minit ke 2 minit. Macam tu lah, saya lupa. Lepas tu masing-masing kelang kabut lah ni lipat. Kita boleh tengok cara orang lelaki lipat kain. Gulung-gulung je. Besar kecil tak keluar. Kita kata pusingkan dulu, kita nak tengok dia lipat macam mana. Lepas tu kita buat pula, okey sekarang grup pula lipat kain. Masing-masing lipat baju pasangan masing-masing lah. Bila isi lipat, boleh atas angin je. Letak. Macam dia tebal roti canai. Dia punya terror tu boleh pula elok kiri kanan, subhanallah. Masa ni kata, ustazah kami surrender. Kami tahu isi kami memang hebat. Mereka dah urus lama rumah tangga, ya Allah. Jadi kalau bak lipat kain ni contohnya, siapa yang lebih natural buat, siapa yang fitrahnya lebih mahal, siapa? Orang perempuan. Kalau jemur kain, orang perempuan juga. Kalau masak, memang ada perempuan lelaki. Saya sebut macam ni bukan saya kata orang lelaki tak boleh jemur kain, lipat kain, baringgan apa semua. Lelaki yang melakukan hal tersebut, dia mengikut sunnah Nabi SAW. Tapi saya nak cakap, jangan sampai kita orang perempuan bila dengar orang ni semua kerja orang lelaki ni, kita pun mendabik dada seronok. Bang, saya tak buat kerja, awak jangan nak marah lah. Sebab ustaz tu kata, ustazah tu kata, ni kerja awak ni. Saya tolong tak nolong, awak tak boleh paksa. Ini akhirnya akan membuatkan perpecahan hati, akan membuatkan rasa terluka, seolahnya semua dihempuk pada suami dan sebagainya. Tetapi memang di sana ada lelaki langsung tak nak bantu, semua serah isterinya. Percayalah, kita sedang menghimpun pahala sabar, dan mungkin pahala kita duduk lipat kain, lipat baju, jemur kain, menyapu, itulah yang mengantarkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pekerjaan itu adalah rutin yang mana sangat menguji sabar. Saya pernah buat kajian. Ni yang saya tadi ramai suri rumah kan. Kita buat statistik tekanan ataupun stres antara suri rumah dengan wanita yang bekerja. Kita dapati tekanan adalah lebih tinggi di kalangan suri rumah. Bukan kata tak nak menyembelahi orang yang bekerja. Sebab saya pernah bekerja juga. Sekarang pun saya bekerja. Dan saya pernah jadi suri rumah sepenuh masa. Masa tu saya ikut sambung belajar. Berapa tahun saya di suri rumah, duduk kat rumah. Dan ketika itu rasa, ya Allah, tak sabarnya nak kerja balik. Saya rasa kenapa teruk sangat jadi suri rumah. Menyapu 10 kali sehari. Kalau bekerja, pagi tinggal rumah, malam karanglah pula. Ini bila duduk dalam rumah dengan anak kecil-kecil ni, kan menyapu, kan ngemas, kan nyapu, kan ngemas. Lepas tu kan, seorang suri rumah pada orang lelaki sekalian, kita harus faham, suri rumah ni dia tak ada kawan. Kalau tak nak kawan dengan dia, nanti dia cari kawan lain, menyesal pula kita. Siapa kawan dia adalah benda-benda yang tak hidup. Benda tak boleh penyapu, mesin basuh, pinggan mangkuk. Kalau dia nak marah pun dia hempuk pinggan mangkuk tu. Suami yang tak gerti bahasa, dia dengar benda tu dentam isi dia kamu, dia cakap bersemangat betul isi aku basuh pinggan. Ni yang tak gerti bahasa lah. Kalau yang gerti bahasa, itu kan bahasa badan. Suami akan pergi, yang kena ni, awak penat ke, urut sikit bau, terus hilang penat. Isteri kadang nak dihargai begitu saja. Bukan nak suruh suami beria buat kerja, tapi cukup memuji. Rumah ni bersih lah, bagus lah awak. Daripada awak kahwin sampai awak memang pengemas. Dia akan bangun terus sambung kemas lagi. Orang perempuan, Masya Allah, bila masak, memanglah walaupun lauk sama, tapi dia suka dipuji. Sedaplah awak masak, masakan awak paling sedap. Pun hari tu masak Maggi saja. Memang macam tu lah lumrahnya, Masya Allah wa Akbar. Tapi yang saya nak sebutnya di sini, Masya Allah,
Kita dalam rumah tangga, sebab saya perunincara jadi tiba-tiba cakap bab rumah tangga pula dah malam. Dan kita tahu di sana uswatun hasanah, contoh tauladan terbaik dalam pengurusan rumah tangga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kamu kelihatannya sangat mencintai Khadijah." Rasulullah pun menjawab, "Sesungguhnya Khadijah itu Rabbatul Bait yang terbaik." Nabi kata, Nabi bila nak menyandangkan atau nak kita sebut apa, bila sebut pasal Khadijah, perkara pertama yang Rasulullah sebut, dia adalah pengurus pentadbir rumah tangga yang terbaik. Sebab itu istilah suri rumah, kalau kita tengok dalam masyarakat Melayu kita, kita panggil suri rumah. Betul tak? Wanita yang tak bekerja. Lepas tu yang kedua, bahasa Inggeris kita panggil housewife. Jadi isteri rumah. Tetapi dalam bahasa Arab dipanggil Rabbatul Bait, iaitu pentadbir tangga. Itu satu jawatan yang sangat hebat. Lepas ni kalau orang makcik kerja apa? Pengurus hal ehwal domestik. Maksudnya menguruskan hal ehwal dalaman. Kalau dalaman rumah tangga tak bagus, di luar takkan bagus. Bila isteri bagus di rumah, uruskan rumah tangga, itu suami tu hebat tu. Jadi imam lah, jadi bilal lah, jadi tusi surau lah dan sebagainya. Dia boleh kerja di pejabat dengan baik. Sebab apa? Hal dalaman di dalam rumah itu selesai, maka suami pergi bekerja dalam keadaan tenang, serabut kepalanya dan sebagainya. Masya Allah. Para wanita sekalian, saya bekerja atau tak bekerja, semuanya kita melakukannya dengan sangat sabar dan sangat rela. Bukannya saya nak mengutamakan wanita yang suri rumah, tapi di sana kenapa emosi suri rumah ni lebih mudah tertekan? Contohlah pagi tu bergaduh suami isteri, suami pun keluar pergi kerja, tinggal isteri ni dekat rumah ni bengkak je. Kejap tengok telefon, kenapa dia tak ada mesej? Tengah hari tengok lagi, amboi tak ada mesej sikit pun dekat kita, minta maaf. Contoh ni bergaduh kan. Tetapi suami ni bila dah pergi kerja, jumpa ke kawan, dia dah lupa. Dia dah makan, dia dah borak. Isi seorang-seorang dekat rumah bengkak. Tunggu je suami balik petang ni. Bila suami balik petang, dia sambung lagi buat muka masam supaya suami pujuk. Tapi suami pula melenting. Awak tak habis lagi cerita pagi tadi. Sebab apa? Dia belum terpujuk lagi. Tak ada kawan, kawan dia semua benda bisu. Tetapi suami ni bila tempat kerja dia dah lupa. Sebab itu banyak bila suami isteri sama-sama kerja, isteri pergi pejabat, pergi tempat kerja, dia pun lupa. Bila tengah hari dia mesej, dia dah okey, petang dia dah lupa. Sebab masing-masing ada kesibukan masing-masing. Sebab itu suami yang sabar, bila dia balik, dia akan duduk di tepi isterinya yang duduk rumah, tanya khabar, awak buat hari ni? Apa khabar? Ini adalah sunnah Nabi SAW. Aisyah kata, Rasulullah seorang suami yang suka bertanya akan isterinya. Digambarkan setiap petang sebelum Rasulullah berdiam di rumah, giliran isteri mana-mana, Nabi akan ziarah semua isteri Nabi SAW sekadar untuk tanya khabar. Walaupun tengok depan mata saya, tapi tanyalah juga. Orang perempuan memang suka. Janganlah pula jawab, nampak ke saya sehat? Orang perempuan memang suka duduk di rumah, tiba suami mesej, awak buat apa kat rumah tu? Rindulah. Allah Akbar. Dapat mesej ni, special dia masak satu hari. Suami-suami sekarang kalau pun tak rindu, hantar je mesej rindu tu. Betul. Selik je tengah kerja tu, rindulah pula dekat awak. Jaga diri elok-elok kat rumah. Allah Akbar, seronok. Nabi SAW setiap petang akan ziarah di isteri Nabi, akan tanya khabar, apa khabar, kamu buat apa hari ni, sekian-sekian. Kalau ada keperluan apa-apa, setiap isteri Nabi akan bertemu dan bertanya. Masya Allah. Kemudian isteri-isteri Nabi cerita, setiap kali Nabi jumpa setiap isteri, setiap kali tu Nabi bersugi. Subhanallah. Baru isteri seorang pun malah nak beru gigi. Sebab tu tak boleh tambah sampai 4 tu. Nabi SAW diceritakan oleh para isteri, kali nak jumpa isteri mesti sugi dulu, membawa maksud Rasulullah SAW menjaga penampilan dirinya. Dia mesti nak jadi seorang suami yang disenang oleh isterinya, memakai minyak wangi supaya tercium bau wanginya.
subhanallah, menjaga hati isterinya dan sebagainya. Hari ini selalu ditekankan isteri kena jaga penampilan, isteri kena bercantik-cantik, berwangi-wangi depan suami. Tapi Rasulullah tunjukkan contoh, beliaulah teladan yang terbaik. Sebab itu Nabi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Takut tu pecah suara saya kan. Minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Nabi, yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya, dan akulah, Nabi kata, orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Ada seorang lelaki yang hebat di pejabat, tapi kalau dia tak hebat di rumah, ia bukan lelaki yang baik. Ada orang lelaki pangkatnya sangat tinggi di pejabat, dia boleh mentadbir ramai dia beratus-ratus, tapi kalau dia tak boleh jadi imam kepada isteri dan anak-anak, dia bukan lelaki yang terbaik. Ada lelaki di pejabat kamai lagi suka gurau senda, sampai orang kata kalau dia tak ada, sunyi pejabat. Tapi bila balik rumah, muka ketat daripada awal sampai akhir. Ramai mana lelaki dengan kawan-kawan kamai lagi beramah mesra, borak-borak sampai takut masa, tapi balik rumah mulut terkunci, tak ada apa nak cakap, 3 patah je. Bang, makan? Ya. Bang, minum? Ya. Bang, tu? Ya. Itulah 3 patah dia. Na'udzubillahi min zalik. Yang lain tengok telefon sahaja. Tapi Nabi kata, yang paling baik di kalangan kamu, orang paling baik dengan keluarganya. Saya nak sebut contoh orang perempuan. Kita orang perempuan memek muki memang suka sangatlah nampak-nampakkan sangat. Kalau dah tua tu kan, nak duduklah ketuaan tu. Kecil hati pula makcik-makcik tu. Masa saya begini ya, kadang-kadang orang berusia ni, bila dia keluar, pakai lawa. Dia pakai tudung lawa, dia pun pakai bedak apa, nampak muda 10 tahun. Tapi bila balik rumah, dia buka tudung dengan rambut mengang, dengan uban putihnya. Lepas tu dia pakai pula baju kelawar yang dah koyak. Kalau suami kata, awak nak terbang mana malam-malam ni? Contohlah kan, tiba-tiba tua 10 tahun, tak jaga penampilan, na'udzubillah min zalik. Kenapa bila di rumah kita takkan selesa? Bang, minta maaf lah ya bang, baju ni lah paling selesa. Yang ya tu lah. Sebab baju lagi lama pakai, lagi nak basuh, lagi lembut, tak panas bang, minta maaf lah. Duk minta macam tu lah. Patutnya dah boleh jadi kain lap lantai dah. Tapi berangin bang baju ni. Memanglah berangin, dah koyak sampai bawah. Tetapi bila nak daripada rumah, kamai lagi melawar, tak fikir pasal selesa, asal kawar. Bila orang tegur, nampak muda lah, tudung ni nampak saya jadi muda, tudung tu lah duk pakai selalu. Kalau tegur, nampak makan macam makin sehat je, tak adalah bau ni yang besar, itu kali terakhir dia pakai. Punya dia pentingan penilaian ataupun pandangan orang luar, tapi dia tak endah pun pandangan mata suaminya. Nabi seorang suami yang sangat jaga penampilan diri pada isterinya. Suami-suami di sini pun tak tahulah macam mana balik rumah, ada baju ke tidak, wallahu alam kan. Dia kata saya yang sadar, tapi sadar dekat perut. Rasulullah SAW, Masya Allah, dia punya jaga penampilan dirinya. Kalau suami nak tengok isteri lawa-lawa cantik-cantik, isteri pun nak tengok suami dia lawa cantik-cantik juga, betul ke tidak? Bersemangat tu, betul. Masya Allah, dikatakan Rasulullah, dia dada perut tu sama. Tapi kita, perut kita off sikit ke depan sikit, Masya Allah. Tetapi seorang lelaki, seorang suami, dia rasa macam nak jaga penampilan dirinya, contohnya nak jaga kesihatannya, dia pun exercise. Sebab exercise juga adalah sunnah Nabi SAW. Dia jaga makan, lepas makan Rasulullah tak duduk terlentang, Rasulullah makan berlebihan. Rasulullah jangan sangat jaga stamina, supaya dia jadi seorang suami yang boleh berbakti, yang boleh sama-sama menjaga rumah tangga dengan isteri sebagainya. Masya Allah. Baiklah, di sana ada isteri ni, saya nak pasal memek muka ni ibu-ibu sekalian. Masya Allah, memek muka kita ni, dia tengok wanita yang bekerja di pejabat, dia suka senyum.
Walaupun marah dengan bos dia pun senyum je. Sampai orangnya, sabar betul lah kau ni, aku memang dilahirkan penyabar. Kau ni asyik senyum, kena marah dengan klien pun kau senyum. Aku dilahirkan penyenyum. Macam tu. Tapi ramai mana seorang wanita 8 jam di pejabat dia boleh wajah yang manis, bila balik rumah tak sampai 5 minit dia tunjuk wajah yang masam pada suami. Buka je pintu terus banding, bang saya stres hari ni, banyak kerja kat pejabat, awak jangan cari pasal. Subhanallah, 8 jam dia penat, 8 jam dia stres di pejabat, dia boleh kawal air muka dia. Kenapa dengan suami tak boleh kawal air muka? Bila stres, nak tunjuk stres ni, lagi suami tak tegur, dia tanya pula, awak tak nampak ke stres? Merajuk, tunjuk muka merajuk ni, muncung sampai suami tak perasan. Awak tak perasan ke saya merajuk? Sebab apa kita ni tak jaga sangat air muka kita terhadap suami kita. Bukan orang lain kita cakap, suami kita. Sebab itu Nabi kata yang paling baik dengan kamu orang baik dengan ahli keluarga. Sebab nak berwajah manis dengan ahli keluarga paling susah berbanding berwajah manis dengan orang lain. Nak menghormati ahli keluarga, nak berakhlak mulia dengan ahli keluarga paling payah. Sebab kita fikir bukan orang lain kita, bukan orang lain anak kita. Jadi kita pun tunjuklah perangai kita yang benar di rumah. Contoh lepas ni kan ada makan-makan, betul tak? Nanti kita tengok orang yang makan-makan semua lemah lembut, sopan je. Ambil dulu, sila. Oh, silakan orang pula kan. Lepas tu makan tu kan kunyah 40 kali, baca doa beria. Lepas makan baca doa lagi. Masya Allah, sakau pun perlahan-perlahan. Tetapi ramai mana orang Masya Allah, makannya kelang kabut. Kadang tak ingat nak baca doa, but semua tuju ke laut. Tak ada seorang pun, tak apa ambil dulu, tak ada. Kat rumah, bagilah mak dulu. Macam tu kan. Lepas tu mana wan-wan, nenek-nenek, nama ramai nenek ni. Balik daripada kuliah, dahagalah pula, teruslah pergi dekat water dispenser tu kan. Masa tu juga minum dalam keadaan berdiri, go. Tiba-tiba dengar cucu berlari, terus duduk. Rupanya jaga akhlak kerana manusia lain. Dia jaga akhlak depan manusia lain. Dia bukan jaga akhlak kerana ikut sunnah Nabi SAW. Di sana ada larangan Rasulullah tentang makan jangan berdiri, minum jangan berdiri. Lepas tu kajian sains pula telah buktikan betapa baratnya apabila minum dan makan berdiri. Allahu Akbar, subhanallah. Satu ketika ada seorang kanak-kanak dalam keadaan lapar, terus datang hidan. Ketika itu Nabi dah nak makan dengan sahabat, dia terus hulurkan tangan, naik makanan. Lalu Nabi buat apa? Nabi pegang tangan kanak-kanak tersebut. Nabi kata, Samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Nabi kata, sebutlah nama Allah, makan guna tangan kanan dan ambil yang dekat dengan kamu. Ini sunnah Nabi SAW. Contoh kita makan dalam hidangan, masing-masing ambil yang dekat dulu. Yang dekat ada sayur, ambil sayur. Yang ada dekat dengan ikan kering, nasiblah, ambil ikan kering dulu. Ada dekat tu dengan sambal belacan, ambil sambal belacan dulu. Supaya semua tak berebut untuk ambil lauk. Dah ambil sikit-sikit, lepas tu barulah bergilir. Masya Allah. Sebab itu bila Nabi tunjukkan contoh, nak tegur anak kanak-kanak, kena kasih sayang. Kita kadang-kadang bila cucu kita terus nak ambil makanan sebelum kita rentap tangan dia, basuh tangan dulu kita. Itu bukan ikut sunnah Nabi. Nabi bila dengan orang lapar, dengan kanak-kanak, dengan orang tua bahkan, Nabi pegang dulu. Nabi pegang, lalu Nabi nasihat yang baik. Kalau orang dah sentap tangan kita, dah hilang selera. Satu ketika di dalam hidangan, sebab lepas ni nak makan kan, siang pula, dah bergerak belum tahu tadi? Oh, dah bergerak dah. Masya Allah, subhanallah. Sebenarnya pula tazkirah tentang sedekah tadi. Duk kat mana dah tabung? Sampai belakang. Tadi tu mungkin ada yang senyum depan tabung. Okey. Kita kata kenapa senyum? Senyum itu sedekah. Di labung lalu dia senyum je dekat tabung. Masya Allah, subhanallah wa akbar. Okey, nanti saya nak sebut pasal sedekah lagi insya-Allah. Tahu tu tabung tu bergerak, ialah tadi cerita pasal pencen kubur tu tadi, sedekah jariah, Masya Allah. Tapi saya nak sambung tentang bab akhlak suami isteri tadi tu, Masya Allah.
Contoh yang lain lah, seorang wanita ni dekat pejabat, dia minta, Siti nak file sekian-sekian. Bos ni dia punya nak marah dekat bos ni, selalu pun dia marah-marah dengan keempat bos ni. Tapi bila bos panggil, dia tukar wajah yang manis. Ya kan, boleh tuan, ini filenya, ada apa-apa lagi ke tu? Macam tu lah biasa orang kerja pejabat. Bila layan bos, bos tu suami orang lain. Balik rumah, suami tanya, awak, saya cari tali pinggang ni, tak jumpa lah, mana ya? Tu tunjuk muncung mulut je. Cuba bayangkan kalau kita layan suami kita sebaik mungkin. Bang, ni ya tali pinggangnya, ada apa-apa lagi ke? Suami tak jadi pergi kerja hari tu, saya ambil cuti hari ni. Tapi kadang-kadang kita tak nampak nilai ini. Kita lebih jaga akhlak dengan orang berbanding akhlak dalam rumah tangga. Masya Allah. Di sana pula ada orang memaafkan orang. Bila kawannya minta maaf, tak apa, aku dah maafkan engkau, aku memang dilahirkan pemaaf, engkau tak minta maaf pun aku maafkan. Tapi ramai isteri-isteri yang suka mengungkit kesalahan lama suaminya. Bang, awak tak 20 tahun yang lepas, saya jadi perunding rumah tangga, saya letih sangat. Bila seorang isteri, dia ada masalah hari ni, tapi dia cerita, Ustazah kena tahu cerita saya daripada awal kahwin. Dia cerita apa yang berlaku pada awal kahwin tu. Saya tanya, puan dah maafkan suami belum? Suami diam dekat sebelah. Dia kata, yelah Ustazah, memanglah dah maafkan dulu, tapi dah jadi macam ni, berdarah balik hati saya. Saya kata, kalau puan sesa mengungkit perkara yang lama, walaupun benda tu dah settle, dah minta maaf, puan umpama bukan berjalan ke depan, tapi mengundur ke belakang, puan tak akan bahagia. Sebab itulah kita, subhanallah, kadang-kadang kita mudah maaf dengan orang luar, tapi kita tak jadi pemaaf dengan pasangan kita, sama suami ataupun isteri. Orang lelaki pula, kalau kita tengok, dia ada satu akhlak yang mulia dia. Bukan nak menangkan orang lelaki ni ya. Dia pemurah. Dia suka belanja kawan-kawan. Makan. Saya je hari ni, rezeki daripada Allah. Balik rumah, dia ajak, bang, jom makan luar bang hari ni. Tak payah nak membazir lah, membazir syaitan. Dia pemurah dengan orang luar, tapi dekut pula dengan ahli keluarga. Sedangkan Nabi kata, orang yang paling baik dengan ahli keluarga, itulah orang yang terbaik. Sebab itu, sebelum kita pemurah dengan orang lain, kita perlu pemurah dulu dengan ahli keluarga kita. Masya Allah, subhanallah. Saya nak share juga kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidat Aisyah. Aisyah cerita, ketika itu aku uzur, aku keadaan haid, aku duduk berdiam dalam rumah. Tiba-tiba aku dengar Rasulullah panggil, kemudian Rasulullah hulurkan kepala. Tahu tak Rasulullah buat apa? Rasulullah hulurkan kepala untuk disikat dan diminyakkan rambut oleh Aisyah. Romantiknya kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami saling meminyaki rambut. Ada yang kahwin 20 tahun, 30 tahun, Masya Allah, mungkin tak pernah sekali pun sikat rambut suami. Mungkin tak pernah sekali pun suami sikat rambut isteri. Masya Allah. Sekarang ni baru nak sikat, tapi dah tak. Macam mana tu Ustazah? Tak apalah, pula minyak kat kepala tu, urut-urut dia sakit kepala, mudah-mudahan minyak tumbuh balik rambut dia. Bukan main-main ni. Kita macam, Ustazah, takkanlah nak buat macam tu, macam buang tabiat pula. Sebab apa kita sebut buang tabiat? Tak biasa hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang buat sunnah Nabi, rahmat Allah turun dalam rumah tangganya. Nama benda tu remeh, tapi bila buat sunnah Nabi, umpama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dalam suasana rumah kita. Walaupun benda tu nampak kecil. Suatu ketika Rasul pernah ziarah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isterinya sedang sakit. Nabi ziarah sahabat wanita yang sedang sakit pun Nabi ziarah, tapi Nabi tak pergi tengoklah wanita tu. Nabi bercakap dengan suaminya. Nabi kata, kamu bila kamu beri nafkah makan kepada isterimu, itu dikira sedekah, itu dikira amanah, tanggungjawab kamu. Tetapi apabila kamu menyuapkan ke mulut isterimu, itu dikira sedekah. Masya Allah. Kadang-kadang kita rasa segan, rasa malu nak suap dekat suami. Buat kat rumah lah, bukan ayat ramai.
Suap tu bukan macam budak kecil kena suap. Suap masa kali pertama je. Takkan nak suap sampai habis. Bila kita nak makan, suapan pertama saja. Cuba jadi amalan. Suapan pertama mesti ada pasangan. Walaupun geram macam mana pun, jangan letak tulang dalam tu. Tiba-tiba tu geram tu kan, letak tulang. Lepas tu nampak letak cengkeh. Nampak kulit kayu mani, letak lagi. Geram macam mana pun sebab jadi amalan. Merajuk macam mana pun, tetap juga disuap. Tersentuhlah tu subhanallah, mengalir rahmat Allah. Yang rasa nak marah, terlerai kemarahan. Yang geram dendam tu, terlerai dendam. Supaya dalam rumah tangga kita ni banyak nak mengganggu kita, betul nafsu kita. Seterusnya adalah jin, syaitan, iblis dan sebagainya. Kemenangan paling besar bagi jin dan syaitan ialah apabila boleh merosakkan sebuah rumah tangga. Masya Allah. Sebab itu bila kita hidupkan sunnah Nabi dalam rumah tangga kita, keluar penyakit, jin dan syaitan iblis keluar. Kalaupun ada sihir, mungkin ada binatang-binatang bisa dan sebagainya. Sebab kita hidupkan sunnah Nabi, turunnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Antara kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nak cerita kisah sangat banyak, tapi saya tak nak teruskanlah dengan kisah Nabi. Saya nak sebut tentang satu perkara. Ni masa dah habis ke? Dah kan? Kena dah ni 9.40 dah ni. Berapa minit lagi Tuan Haji? 10 minit ya. Minum air dulu. Subhanallah. Orang lelaki tak boleh dengar ceramah lama-lama. Subhanallah, sempena mulai diurul. Jadi sebagai penutup lebih kurang dalam 10 minit. Kita kata cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal imanu bitamanni walakin ma wukira fi qalbi wa sadaq amalu. Tiadalah iman itu satu omongan kosong ataupun kata-kata pada lidah. Aku beriman kepada Allah, bukan itu. Bukan sekadar menyebut aku beriman, bukan sekadar kita sebut aku cintakan Rasulullah, aku rindukan Rasulullah, tidak. Lakin ma waqira fi qalbi, tetapi apa yang diikrarkan di dalam hati, sadaqahu amaluhu, dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi bila kita sebut cinta kepada Rasulullah, sekurang-kurangnya ada 4 syarat sebagai bukti kita cinta Rasulullah. Kalau kita ada 4 syarat ni, insya-Allah kita tak malu muka nak jumpa Rasulullah. InsyaAllah terbukti dalam hati kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, Tuan Haji ni kan, ingat tak masa bercinta dulu? Dulu masa sebelum nikah bercinta tak? Ke sedar-sedar nikah ya? Sedar-sedar ada suami. Masya Allah. Biasanya orang bercinta dia ada 4 ciri. Yang pertama, dia akan selalu ingat orang yang dicintainya. Sebab apa? Itu tempatnya di hati. Hati adalah raja. Apabila raja dah jatuh cinta, maka seluruh anggota badan lain pun akan sama menuruti kehendak hati tersebut. Allahu Akbar. Okey, ciri yang pertama mesti ingat. Contoh Mamat dengan Timah. Contohlah, tak baik sebenarnya kan. Mak tegur, kenapa guna nama Timah? Itu kan nama anak Nabi, Fatimah. Mamat pula soalannya daripada Muhammad, lepas tu dipanggil Mamat. Okey, nak contoh nama lain, nama apa? Terpulanglah. Si A, Abu dengan Ali, Abu dengan Siti. Apa-apalah. Ini contoh saja, bukan maksudnya kan. Abu dengan Siti bercinta. Sudah tentu ciri-ciri orang yang cinta selalu ingat-ingat. Sampai setiap degupan jantung, Siti, Siti, Siti. Macam tu lah umpamanya. Berdebar-debar je, teringat je pada Siti. Lepas ingat-ingat, selalu disebut-sebut. Selalu disebut-sebut, selalu dicerita-cerita. Sebab apa? Dah pergi ke lidah. Mula hati je, lidah pula selalu sebut-sebut. Kemudian akan pergi kepada yang ketiga, iaitu akan lahir ketaatan. Dah bercinta, kemudian Siti kata, Bang, saya suka makan burger. Samalah dia pun suka burger. Padahal Abu sebelum tu tak suka makan burger. Tiba akan lahir keserasian, akan lahir ketaatan. Kita jumpa pukul 12 ya. Pukul 12 malam dia dah ready, dah nak pakai baju apa. Maksudnya automatik cinta. Kemudian yang keempat, tingkatan paling tinggi, akan sanggup berkorban apa sahaja. Siti cakap dekat Abu, Bang Abu, Siti banyak masalah abang.
Bang Abu pun jawab, Siti jangan bimbang, Bang Abu ini memang dilahirkan untuk segala masalah Siti. Sanggup kan ada pengorbanan. Saya nak tanya, 4 ciri ini ada tak dalam kisah cinta kita dengan Rasulullah SAW? Yang pertama, dalam hidup kita pagi sampai petang, berapa lama kita ingat Nabi Muhammad SAW? Kadang start buka mata sampai tidur balik langsung tak ingat Nabi. Bahkan dalam rumah kita tak ada langsung buku berkenaan dengan Nabi SAW. Pandai Ustazah nak jual buku benarnya. Bukan saya yang jual, tak ada kaitan dengan dia, tapi pihak penganjur, antara pihak penganjur bersama menjayakan majlis pada malam ni minta saya ceritakan bagi apa ni iklankan nama buku ni, glamour buku ni, Muhammad Asy-Syama'il Muhammadah, di antara buku yang diyakini tentang sirah, tentang perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, kita bila buku ni suami baca, isteri dengar, isteri baca, suami dengar, lepas tu anak-anak pula dengar dan sebagainya. Kena ada cerita kisah Nabi Muhammad dalam rumah kita. Masya Allah. Kalaupun kita beli je ni, lepas tu baca mukadimah, lepas tu letak pula dekat rak, langsung tak baca, lepas tu meninggal dunia, mudah-mudahan esok-esok anak cucu kita pula baca, kita dalam kubur pahala mengalir. Subhanallah. Kalau betul kita cinta Rasulullah, sekurang-kurangnya ada satu buku berkenaan dengan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ingat-ingat Nabi Muhammad. Kedua, kita akan sebut-sebut apa dia? Selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada banyak kisah tentang kehebatan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak cerita, kalau siapa pernah dengar kisah panjang ni, kan tak habis ni. Bagaimana selawat ini dia membantu ketika hidup dan membantu saat kita menghadapi sakaratul maut, dan saat kita selepas sakaratul maut. Selawat juga boleh bantu kita dalam kubur, selawat juga boleh bantu kita di padang mahsyar. Maksudnya selawat adalah satu zikir, satu amalan yang telah kita dapat syafaat Nabi, bukan di padang mahsyar lagi. Pertolongan Nabi kita boleh dapat saat kita hidup lagi. Ada banyak kisah Iman Hasan Asri, ada kisah ulama-ulama yang besar yang mana cerita tentang kehebatan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda cinta yang kedua pada Nabi, banyakkan selawat pada Nabi. Nabi kata, orang yang paling dekat dengan aku di padang mahsyar, orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Kita tak tahu di kalangan kita ni siapa yang rapat dengan Rasulullah. Kita nampak dia tu orang biasa je, cleaner contohnya. Nampak dia orang miskin, dia tu sekian-sekian, tapi rupanya dia orang paling rapat dengan Rasulullah. Sebab apa? Dia paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang nampak mulia, mungkin kerana pangkat dan harta ataupun keturunannya, tapi dia tak banyak selawat pada Nabi. Dia paling jauh dengan Rasulullah di padang mahsyar kelak. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian yang ketiga, akan lahir ketaatan. Ibu-ibu, bapa sekalian, Nabi ada bersabda, di kalangan umatku ada yang enggan masuk surga. Nabi kata, sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah golongan yang tak mahu masuk syurga? Ada ke orang yang tak nak masuk syurga? Lalu Nabi kata, ada. Itu adalah orang yang melanggar perintah Allah dan juga melakukan apa Allah larang. Maksudnya yang ketiga, kalau tanda cinta kepada Rasulullah, orang yang saling bercinta mesti merindui. Orang yang saling merindui mesti nak bertemu. Syarat untuk bertemu dengan Rasulullah, taati segala perintah Rasulullah, tinggalkan segala larangan Rasulullah. Ia merujuk kepada segala perintah Allah dan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Cuba cek ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, makan kita dah ikut belum apa yang Rasulullah sebut? Rasulullah tekan halalan thayyibah. Pakai kita dah ikut syariat belum? Cara kita berikut syariat belum? Cara kita hidup di rumah tangga kita ikut syariat dan sebagainya. Dan yang keempat, ini yang sangat penting ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah, akan lahirnya pengorbanan. Masya Allah, kita sanggup korbankan RM1 tadi tu. Memanglah kita sebut waris tadi tu, wallahu alam, yang paling banyak biru ke hijau ke merah, wallahu alam. Agak-agak kalau buka tabung kita tanya Tuan Haji kan, tabung biasanya buka duit mana yang paling banyak, biru, hijau ke merah? Dengar Haji cakap biru. Sebab apa kita cenderung memberi jalan Allah warna biru? Sebab apa?
Kita mula sebut penting ikhlas, Ustazah. Adakah tahap ikhlas kita singgit daripada muda sampai tua? Adakah masuk ikhlas itu memberi di jalan Allah apa yang kita sayang? Sedangkan masuk ikhlas itu adalah apabila kita memberi sesuatu di jalan Allah apa yang kita cintai demi Allah. Sebab itu kadang antara RM1 dengan RM10 kita lebih cintakan RM10. Tetapi sebagai bukti kita lebih mencintai Allah daripada RM10, kita masukkan RM10. Sebab apa RM1 ni kalau hilang kita tak cari? Adakah orang riuh RM1? Tolong cari duit RM1 mak, hilang tak ke mana, riuh cari, tak ada. Orang tak heran dengan RM1. Akhirnya kita beri di jalan Allah perkara benda yang tak sayang. Kita bimbang tak ada nilai, kita kata ikhlas, tapi itu tipu daya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, kamu dikatakan membuat benar-benar kebajikan atau kebaikan selagi mana kamu tidak memberi jalan Allah sesuatu yang kamu sayang. Kita bila bagi RM1, kita tak sayang, kita tak tahu RM1 itu mampu tak menghakis sifat tamak kita pada dia. Sebab apa? Kita beri bahagian yang kita tak suka daripada dunia. Tetapi bila kita bagi RM10, kita sayang RM10, kita bagi sampai tak lendo malam tu teringat, apalah bagi RM10, banyaknya bagi, patut minta balance tadi. Kadang orang main minta sedekah kan, dek makcik ikhlas RM1, ada balance tak RM9? Kalau lebih makcik tak tidur, contohnya lah. Kita bila beri sesuatu kita sayang, itu tu sedekah yang akan menaikkan nilai keimanan kita. Lama-lama dah tak sayang RM10 sebab biasa bagi RM10. Nak sedekah je RM10, nak sedekah je RM10. Allah lipat gandakan rezeki kita dan Allah tarik rasa cinta kita kepada RM10. Lama-lama naikkan lagi RM15, naikkan lagi kepada RM20. Ada orang dia boleh bagi RM50 tanpa dia rasa apa-apa, dan dia bukan orang kaya. Saya jumpa ramai orang macam ni, makcik-makcik, ada kakak-kakak kerja cleaner je, tapi hari tu saya melahirkan anak, dia holok RM10. Bukan saya nak suruh orang holok RM50 kat saya, jangan salah faham. Sebenarnya dia akak ibu tunggal, anak 4 orang, suami dah lama melahirkan akak. Dia besarkan anak dia seorang-seorang, ada motor saja. Motor je. Kerja, tempat kerja ke lokasi kerja ni jauh. Ni kita masa saya kerja dulu ni, jauh dia nak pergi kerja. Ada satu hari saya nampak dia dengan motor, anak dia bawa beg besar ni. Rupanya nak hantar daripada Seremban ke Pilah, lebih kurang sejam setengah. Hanya motor buruk saja. Ibu yang sangat, saya kata, kak kenapa ni banyak sangat, akak lebih memerlukan daripada saya. Usah saya beri nilai yang saya sayang, RM50 ni besar sangat bagi saya. Mudahan Allah lipat gandakan rezeki saya. Dia ni saya nak cerita ni, subhanallah, di sebuah jabatan, dia cleaner, orang panggil macam office boy tapi perempuan. Suruh basuh pinggan, orang suruh angkut air akik, angkut air, orang suruh menyapu. Kerjanya tunggu orang suruh-suruh saja. Orang tendam pekerjaan ni. Tapi setiap tahun dia menunaikan umrah. Setiap tahun ada orang taja dia pergi umrah. Dia kata, Ustazah, tahun depan pun ada orang taja acik, berebut acik pun tak faham. Rizki tak pernah putus untuk anak dia. 4 anaknya berjaya masuk universiti dan sebagainya. Sebab apa? Dia mengakan satu perkara, memberi di jalan Allah apa yang dia cinta. Akhirnya Allah tak bira dengan dia, datang rizki yang tak disangka-sangka. Selagi mana kita berkira-kira dengan Allah, memberi sedekah di jalan Allah berkira-kira. Tapi bila nak beli handbag tak berkira-kira pula. Bang, baik beli yang ori, tahan lama bang. Mulalah kita nak sesuatu yang kualiti bila melibatkan dunia. Tetapi kenapa bila libatkan akhirat kita tak utamakan yang berkualiti. Subhanallah. Akhir mudah-mudahan insya-Allah para jemaah muslimin muslimat sekalian, suara serak ni sungguh ni, masya-Allah. Saya mohon maaf salah dan silap kekurangan dalam penyampaian kerana kekurangan dari sudut kesihatan dan sebagainya. Saya mohon maaf juga kalau kata-kata saya menyentuh hati atau membuatkan terasa tak ada niat lain melainkan untuk kebaikan muslimin muslimat sekalian, insya-Allah. Mudah-mudahan kita adalah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. Dunia hari ini
ada 6 bilion manusia. Islam baru 1 bilion. Ada 5 bilion lagi yang tak kenal Allah Tuhan mereka, yang tak tahu Nabi Muhammad itu Rasul mereka, yang tak pernah baca Al-Quran, yang tak pernah menikmati kalimah syahadah. Haji duduk balik Tuan Haji. Ada cerita satu saya nak cerita. Kan jadi pula beria bangun, sabarlah sikit, datang dari jauh ni, bagi cakap banyak sikit. Okey, subhanallah. Ini kisah benar. Ada seorang lelaki di kalangan bukan kaum Melayu lah, tak silap saya daripada kaum India. Dia adalah pekerjaan belum masuk Islam adalah pembunuh upahan. Dia dah bunuh ramai puluh ke ratus orang. Kerja dia bunuh orang. Ni orang Malaysia ni, bukan cerita kala ke, ni cerita zaman sekarang ni. Memang dia pembunuh upahan, tukang tembak ke, tukang sembelih ke, wallahu alam, memang kerja dia adalah pembunuh upahan. Suatu ketika dia tak lena tidur, roh-roh orang dia bunuh tu mengganggu dia. Dia makan tidur pun dah tak jadi, dia buat apa pun tak jadi, jumpa doktor, dia tak boleh tidur berapa lama. Satu hari dia tanya rakat orang yang dia kenal, seorang wanita kenalan dia. Dia kata, macam mana nak buat, saya tak boleh tidur, dah jumpa doktor semua tak boleh tidur. Kemudian wanita Islam ni, dia kata, kamu baca ayat ni. Tahu tak dia bagi ayat apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa siapa tu? Nabi Yunus alaihi salam. Masya Allah. Lepas tu lelaki India ni baca. Dah baca berapa malam, memang betul dia boleh tidur lena. Kemudian dia tanya wanita tu, dia kata, macam mana, bagi aku ayat apa? Itu adalah ayat Al-Quran. Itu adalah doa dalam agama kami Islam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lelaki ni asbab kerana itu dia masuk Islam dan dia menikah dengan wanita tersebut. Nak sebutnya kita, Masya Allah, kita lahir-lahir Islam, lahir-lahir dalam keadaan begini, ibu bapa kita Islam, tapi di luar sana ramai yang tak kenal Islam, tapi hati mereka sebenarnya ada satu fitrah, satu keinginan untuk kenal Tuhan yang sebenar, untuk kenal siapakah yang sebenar. Kita duduk berjiran bertahun-tahun, kita tak pernah cerita Islam pada saudara kita. Tetapi sebab kita tak mampu nak cerita tentang Islam, sekurangnya kita doakan mereka. Ya Allah, jiran aku ni baik, ya Allah, dia belum Islam, ya Allah, dia hidayah. 5 kali waktu sehari kita doakan untuk sahabat-sahabat jiran-jiran kita yang Islam. Asbab doa kita akhirnya dia masuk Islam. Dia pun tak tahu dia masuk Islam asbab kita, tapi pahala tu mengalir kepada kita juga. Saya pernah forum dengan seorang penceramah bebas yang terkenal, kalau saya sebut nama dia semua orang. Masa forum tu dia menangis teresak-esak. Dia cakap, saya Cina, saya masuk Islam Alhamdulillah, tapi saya terluka bila orang Islam sebut orang kafir dalam neraka. Sebab saya meninggal tak dapat, belum masuk Islam. Ayah saya meninggal masuk Islam, dia kata. Saya sangat terluka. Saya tak boleh bayang emak saya dalam neraka. Saya tak boleh bayang emak yang mengandung, melahirkan saya, menyusu dan membesarkan saya di dalam neraka. Sebab orang Islam, Melayu Islam, kita kata orang kafir neraka, orang kafir sekian-sekian. Yang mereka katakan itu termasuk ibu saya. Sebab itu dia kata, saya selalu menangis. Saya memang gembira saya masuk Islam. Dalam masa sama saya sangat bersedih dan duka cita sebab mak ayah saya meninggal sebelum mereka menikmati Islam. Dan kata, kenapa orang Melayu Islam tak kuat semangat untuk sebarkan agama? Kebanggaannya Islam dinikmati oleh orang bukan Islam melalui mu'alaf juga. Orang India masuk Islam, melalui orang Cina masuk Islam. Sangat jarang di sana ada Melayu Islam bersungguh-sungguh. Tetapi ada, tapi tak seramai mereka. Sebab mereka tahu mereka nak selamatkan ahli keluarga mereka daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini dapat manfaat, insya-Allah. Bercinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendoakan bukan untuk kita saja, doakan untuk umat-umat yang belum lagi masuk Islam tapi mereka umat Nabi Muhammad tapi mereka tak kenal Nabi Muhammad. Dengan doa kita, doa ukhul ibadah, doa itu adalah kepala ataupun roh ibadah. Doa usilahul mu'min, doa itu adalah senjata yang paling ampuh, yang paling tajam bagi orang mukmin, insya-Allah. Jadi sekian daripada saya. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.